Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Syafinas binti Muhammadi, pelajar di hijab bagi sesi tahun 2023-2024. Pertama sekali, saya ingin merakamkan penghargaan kepada pensyarah Dr. Suhaizat dan pengurusan hijab atas kesempatan dan peluang yang diberikan untuk saya membentangkan artikel yang bertajuk Pemakaian Keterangan Dokumen Elektronik dalam Pembuktian Kajian Kes di Mahkamah Syariah Malaysia. Sebagai pengenalan, dokumen merupakan salah satu kaedah pembuktian terpenting sama ada di Mahkamah Syariah atau Mahkamah Sivil di Malaysia. Seiring dengan peredaran zaman, perkembangan teknologi memberikan pengaruh besar dalam kehidupan manusia yang juga mempengaruhi skop dokumen menjadi lebih luas. Kita dapat lihat sekarang dokumen tidak lagi terbatas kepada bahan bercetak atau sesuatu yang tercatat semata-mata. Bahkan dokumen elektronik seperti CCTV, rakaman foto, video juga termasuk dalam definisi dokumen. Jadi, objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pemakaian dokumen elektronik sebagai kaedah pembuktian dari sudut fiqh dan juga perundangan di Malaysia. Yang kedua, untuk mengkaji sejauh mana kebolehterimaan pemakaian keterangan dokumen elektronik dengan menganalisis kes-kes yang telah diputuskan di Mahkamah Syariah. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan proses pengumpulan keterangan dokumen elektronik beserta cadangan penambahbaikan. Metodologi kajian ini kita menggunakan kajian kualitatif yang mana kita merujuk kepada sumber primer dan sekunder perundangan. Jadi kita melihat kepada sumber syariah, Al-Quran, hadis, kita melihat kepada akta, enactment dan juga kes-kes yang berkaitan. Okey, kita masuk kepada perbincangan. Yang pertama adalah dokumen elektronik menurut hukum syarak. Di sini ada dalil-dalil daripada Al-Quran, hadis, kaul ulama dan kaedah fiqh yang mana ini merupakan dalil pensyariatan dokumen secara manual. Definisi tentang dokumen elektronik, hukum penggunaan dokumen elektronik sebagai keterangan tidak dijelaskan secara khusus dalam mana-mana kitab fiqh. Namun pensyariatan dokumen elektronik dapat dikiaskan kepada dalil pensyariatan dokumen secara manual. Yang ini tadi. Dan perbincangan seterusnya adalah tentang dari segi perspektif perundangan di Malaysia. Yang pertama kita lihat enakmen keterangan Mahkamah Syariah. Ketika menerangkan maksud dokumen, Seksyen 3 enakmen mengatakan perkataan, mendefinisikan perkataan elektronik sebagai hal yang dirakamkan, disimpan, diproses, didapatkan semula atau dikeluarkan oleh komputer. Dan juga seterusnya Seksyen 49 mengatakan bahawa suatu dokumen yang dikeluarkan oleh komputer ialah keterangan primer. Ini menunjukkan bahawa secara tidak langsung Mahkamah Syariah menggunakan pakai dokumen elektronik sebagai keterangan. Bagaimana dengan proses pembuktian dokumen elektronik? Tak ada peruntukan di dalam enactment. Yang ada peruntukan hanyalah melalui Seksyen 56 tentang pembuktian dokumen secara general, iaitu dengan memanggil pembuat dokumen, dua orang saksi dan seterusnya lah. Kita lihat kepada Akta Keterangan 1950 pula, yang mana ada peruntukan yang jelas dan komprehensif dalam akta ini. Kita dapat lihat pada Seksyen 90A yang mana ia menerangkan bahawa sesuatu dokumen yang dikeluarkan oleh komputer hendaklah boleh diterima sebagai keterangan dan juga sijil pengesahan akan menjadi keterangan prima facie. Kita sekarang lihat kepada analisis kes-kes. Kes yang pertama adalah kes pendakwa syar'i Negeri Selangor lawan Khalid bin Abdul Samad. Yang mana kes ini adalah tertuduh telah memberi ceramah tanpa tauliah. Saksi pendakwa yang kedua telah menggunakan kamera untuk merakam ceramah tertuduh, yang mana kamera video rakaman tersebut telah dijadikan bahan bukti di mahkamah. Peguam syar'i tertuduh telah berhujah bahawa rakaman video tersebut tidak disertakan bersama laporan forensik daripada Digital Forensik Department Cyber Security Malaysia. Rakaman tersebut juga terlalu kabur, gelap dan hanya merakam gambar hadirin dari belakang yang menyukarkan pengecaman.
Tapi dalam kes ni mahkamah telah menolak bantahan daripada pihak tertuduh dan menerima masuk rakaman video tersebut sebagai keterangan. Proses pembuktian dokumen elektronik dalam kes ini adalah bila rakaman tersebut telah disahkan oleh pembuat rakaman iaitu saksi pendakwa kedua. Saksi pendakwa kedua juga telah bersumpah dan juga telah didatangkan saksi mengesahkan bahawa uh, video rakaman tersebut dibuat oleh saksi pendakwa kedua. Yang ini kita dapat lihat yang menggunakan pakai Seksyen 56 enakmen keterangan Mahkamah Syariah tadi, bagaimana pembuktian dokumen elektronik dibuat di Mahkamah Syariah. Yang kedua, kita lihat kes SM Faisal, SM Nasimuddin lawan Maria Chin, yang mana kes ini adalah responden telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menghina mahkamah di laman sesawang responden. Dalam kes ini, mahkamah telah memutuskan bahawa keterangan dokumen yang dikemukakan dan diterima sebagai bukti berdasarkan suatu dokumen yang dikeluarkan melalui komputer adalah keterangan primer. Yang ketiga, kita lihat kes Hisham Halim lawan Maya Ahmad Fuad. Ini adalah kes berkenaan dengan sabitan nusyuz yang mana defendant telah membawa bukti dokumen elektronik iaitu rakaman audio. Yang mana rakaman audio ini telah disahkan ketulinannya oleh juru analisis forensik digital daripada Cyber Security Malaysia dan teks lisan daripada rakaman audio tersebut telah disahkan oleh pihak Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM. Manakala di plaintiff di dalam kes ini telah membawa dokumen elektronik iaitu salinan rakaman video dan sesalinan gambar hasil screenshot video di Jungle Gym dan juga rakaman CCTV bertarikh 20 Februari. Dalam kes ini, mahkamah telah menerima kesemua bukti dokumen elektronik. Dekat sini, pembuktian dokumen elektronik dapat kita lihat defendant dia bawa pengesahan ketulinan daripada pihak forensik lah dan mahkamah menerima. Tentang analisis proses pengumpulan keterangan dokumen elektronik, perlu kita tekankan bahawa penjagaan rantaian keterangan bagi sesuatu dokumen elektronik yang dikemukakan perlu dibezakan berbanding dengan barang kes yang lain. Bermakna bagi membuktikan dokumen elektronik, ia memerlukan standard prosedur yang berbeza daripada pembuktian dokumen-dokumen yang lain ataupun pembuktian barang-barang kes yang lain. Tapi masalahnya adalah di dalam enakmen keterangan Mahkamah Syariah tak ada peruntukan tentang proses pengumpulan keterangan dokumen elektronik dan tak ada SOP untuk menjelaskan perkara tersebut. Yang ini menyebabkan kesukaran kepada pihak penguatkuasa agama untuk menjalankan penyiasatan dan pengumpulan barang kes. Itu adalah dari segi kekurangan yang ada dalam enakmen keterangan Mahkamah Syariah. Jadinya cadangan penambahbaikan adalah kita ada 3 di sini kita cadangkan. Yang pertama adalah definisi dan kebolehterimaan keterangan dokumen elektronik harus lebih diperjelas, diperhalus dan diperkemaskan penggunaan taklifannya dalam peruntukan perundungan yang sedia ada. Macam kita dah bincangkan tadi melalui peruntukan Seksyen 3 dan juga Seksyen 49 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah, wording, sebutan penggunaan perkataan itu tak berapa jelas dan peruntukan undang-undang pun hanya ada 2 seksyen itu sahaja berbanding dengan Akta Keterangan yang jelas Seksyen 90A menunjukkan kebolehterimaan dokumen elektronik. Dan juga ada beberapa standard prosedur yang dijelaskan di dalam Akta Keterangan tersebut. Yang kedua, kita cadangkan penambahbaikan operasi standard mengenai pengumpulan dokumen elektronik haruslah dimasukkan ke dalam peruntukan undang-undang, terutamanya di bawah Enakmen Tata Cara Mal, Mahkamah Syariah dan Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah. Dan yang ketiga, membentuk satu pengurusan kes yang seragam dan jelas bagi membantu mahkamah dalam menyelesaikan kes sama ada bagi kes mal atau jenayah. Sebagai kesimpulan, Mahkamah Syariah perlu lebih ke hadapan dalam menangani peningkatan arus pemodenan yang mana semakin hari semakin banyak teknologi-teknologi yang canggih dikeluarkan dan diguna pakai. So, boleh
diterima pakai dokumen elektronik sebagai keterangan di mahkamah syariah. Pemakaian keterangan dokumen elektronik perlu diperkembangkan serta diperhalusi lebih lagi dari aspek peruntukan dan pengamalannya supaya memberi lebih banyak impak dan kesan positif pada proses penghakiman di mahkamah syariah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.